الحمد لله القائل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجات عند الله وأولئك هم الفائزون صدق الله العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى faqad fazal muttaqun. Saudara jemaah tetamu Allah yang saya muliakan, marilah kita terus tanamkan tekad serta keazaman untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala suruhannya dan meninggalkan segala larangannya. Sesungguhnya orang yang bertakwa dengan sebenar-benar takwa, nescaya Allah akan mengadakan baginya jalan keluar dari segala perkara yang menyusahkannya sehingga berupaya mencapai kejayaan di dunia dan di akhirat. Seringan inspirasi itu, khatib pada hari ini akan mengetengahkan khutbah yang bertajuk Hijrah ke Arah Kejayaan. Tajuk yang diutarakan ini diharap berupaya memberi nilai tambah kepada usaha mewancana tema sambutan Ma'al Hijrah tahun 1446 Hijrah ini, yaitu Al-Falah, pemacu Malaysia Madani. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pergantian hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan dan tahun ke tahun yang baharu adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Selain menyerlahkan tanda kebesaran serta kekuasaan Allah Subhanahu wa taala selaku pencipta dan pentadbir seluruh alam, fenomena berkenaan juga mengandung hikmah atau tujuan tertentu yang besar manfaatnya bagi mereka yang mahu dan tahu berfikir serta mengambil pengajaran daripadanya. Demikianlah juga halnya dengan kehadiran tahun baharu 1446 Hijrah yang dimarahkan dan diimarahkan dengan sambutan Ma'al Hijrah di negara kita mempunyai tujuan yang tertentu. Yang nyata, sambutan Ma'al Hijrah menjadi wadah mengingati peristiwa hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat dari Mekah ke Madinah, sekaligus menjadi penyuntik semangat kepada umat Islam untuk bersama hijrah melakukan anjakan serta perubahan dalam kerangka mencapai kejayaan dan kecemerlangan hidup. Ini kerana penghijrahan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat telah mentransformasi umat Islam pada ketika itu daripada berkeadaan lemah menjadi kuat dan berjaya membentuk masyarakat yang bersatu padu, dinamik dan maju. Dengan hal sedemikian, peristiwa hijrah yang terjadi hampir 14,5 abad yang lalu itu merupakan antara momen terindah untuk dihayati dan dijadikan ibrah oleh umat Islam dalam mentransformasi keadaan hidup hari-hari mendatang lebih baik daripada semalam dan hari ini. Tambahan pula, peristiwa yang bersejarah itu memberi pengajaran yang jelas bahawa hijrah bukan sekadar perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain, tetapi juga membawa maksud meninggalkan perbuatan dosa, maksiat dan apa juga perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hakikat ini sejajar dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud seorang muslim
adalah orang yang tidak merugikan muslim lainnya dengan lidah maupun dengan kedua tangannya. Dan seorang muhajir, yaitu orang yang berhijrah, adalah orang yang meninggalkan semua larangan Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Al-Bukhari. Jemaah Jumat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, peristiwa hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turut memberi pengajaran serta isyarat bahawa agama Islam amat menitikberatkan kepada umatnya supaya mencapai kejayaan dalam hidup. Kejayaan yang dimaksudkan merujuk kepada kebaikan atau kebahagiaan di dunia yang bersifat sementara dan juga kebahagiaan yang kekal abadi di akhirat kelak. Sehubungan itu, umat Islam diseru, diajak untuk menuju kejayaan, untuk mencapai kemenangan 5 kali dalam sehari. Ia dimanifestasikan melalui kalimat hayya 'alal falah dalam azan yang dikumandangkan setiap hari menjelang solat 5 waktu. Ini bermakna, saudara sekalian, kejayaan itu milik setiap orang yang mahu serta tahu untuk berjaya dalam hidup. Menurut Al-Quran, hidayah serta petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala merupakan pemacu utama bagi melonjakkan diri sebagai orang yang berjaya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Manakala hidayah serta petunjuk itu hanya dapat diraih oleh muslim yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang didasari oleh penyempurnaan rukun Islam, khususnya ibadah solat dan zakat, di samping keyakinan yang sungguh-sungguh terhadap rukun iman dan mencakupi percaya kepada kitab-kitab Allah seperti Al-Quran, percaya kepada perkara-perkara gaib dan hari kiamat. Butiran ini Allah perincikan melalui firman-Nya dalam surah Al-Baqarah ayat 1 dan 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. Yang bermaksud Alif Lam Mim, kitab Al-Quran ini tidak ada sebarang syak padanya, yaitu tentang datangnya dari Allah dan tentang sempurnanya. Ia pula menjadi petunjuk bagi orang yang yaitu hendak bertakwa, lalu yaitu orang yang beriman kepada perkara-perkara yang gaib dan mendirikan, yaitu mengerjakan sembahyang serta mendermakan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka, dan juga orang-orang yang beriman kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada, yaitu wahai Muhammad, dan kitab-kitab yang diturunkan dahulu daripadamu, serta mereka yakin akan yaitu adanya hari akhirat, yaitu dengan sepenuhnya. Mereka itulah orang yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhan mereka, dan merekalah orang yang berjaya. Para jemaah yang bestari, dari dimensi yang lain, aspek kecemerlangan pendidikan, penguasaan serta kemajuan teknologi, kekuatan ekonomi dan kestabilan sosio-politik juga komponen penting dalam memacu kejayaan. Namun sebagai umat Islam, apa jua bentuk kejayaan yang hendak kita raih atau merealisasikan harus didasari oleh niat yang ikhlas, mengingatkan bahawa segala amal dan ibadah maupun hidup dan mati kita adalah kerana Allah Ta'ala semata-mata. Justru sayugia ditekankan di sini bahawa kita perlu memastikan prinsip-prinsip asas kejayaan diamalkan serta disusuli dengan proses penambahbaikan yang berterusan. Langkah ini selaras dengan firman Allah dalam surah Asy-Syams ayat 9 dan 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها صدق الله العظيم. Yang bermaksud sesungguhnya berjayalah orang yang menjadikan dirinya yang sedia bersih bertambah-tambah bersih, yaitu dengan iman dan amal kebajikan. Dan sesungguhnya hampalah orang yang menjadikan dirinya yang sedia bersih itu susut dan terbenam kebersihannya, yaitu dengan sebab kekotoran maksiat. Adapun prinsip-prinsip asas yang dimaksudkan itu merujuk kepada perkara-perkara berikut. Yang pertama, beribadah dengan betul dan ikhlas. Yang kedua, berakhlak baik kerana ia akan memanifestasikan ibadah serta amal yang benar dan betul. Pekerjaan yang berlandaskan akhlak yang buruk nescaya akan menatijahkan hasil atau kesan tidak baik. Yang ketiga, tidak putus asa dan jemu menimba dan menguasai ilmu, kerana hanya ilmu pengetahuan yang boleh memandu kita menjadi orang yang berjaya. Bagaimana mungkin kita menghadapi keadaan suasana serta teknologi yang terus berubah dengan ilmu yang tidak meningkat. Dan yang keempat, bekerja bersungguh-sungguh dengan ikhlas, produktif, kreatif dan berkualiti, kerana sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala suka kepada hamba-hambanya yang bekerja keras memperbaiki prestasi dan mutu kerjanya. Saudara jemaah yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, menyimpul khutbah hari ini ditegaskan bahawa peristiwa hijrah mengandungi hikmah yang besar sekali peranannya dalam pembangunan ummah. Ia kerana pengertian hijrah luas dan bergantung kepada individu, namun matlamatnya jelas untuk mengubah keadaan sedia ada kepada kedudukan lebih baik, bukan saja bagi kehidupan di dunia tetapi juga sebagai bekalan menuju akhirat nanti. Ini bertepatan dengan perintah Allah dalam surah Al-Hajj ayat 77. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Shadaqallahul azim. Yang bermaksud, wahai orang yang beriman, rukuklah serta sujudlah, yaitu mengerjakan sembahyang dan beribadah kepada Tuhan kamu, yaitu dengan mentauhidkannya, serta kerjakanlah amal-amal kebajikan supaya kamu berjaya, yaitu di dunia dan di akhirat. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi at-tarihina wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin azim, amarakum bis salati wa taslim ala nabiyil karim. Faqala Allah ta'ala: Inna Allah wa malaikatahu yusallu 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim
wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد آمين آمين يا رب العالمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم أنزل الرحمة والبركة والهداية والسلامة والsakinah والsehat daimah ta'ala malikina ke bawah duli yang maha mulia Sri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agung wa fakhamatir ra'isyil a'la Tuhan yang terutama yang di-Pertuan Negeri Sabah wa ja'alillahumma hazihil baldata wa sa'ira bi'adil muslimin aminatan mutmainnah innaka ra'ufur rahim Allahumma adfa'annal bala wal waba wal fahsya wal munkar wal mihan wal fitan ma zahara minha wa ma batan min baladina hadza khassa wa min buldanil muslimin amma innaka ala kulli syai'in qadir ya Allah selamatkanlah saudara-saudara kami yang tertindas di bumi barakah khususnya Palestin kasihanilah mereka dan limpahkan gugusan rahmat-Mu ke atas mereka. Ya Allah, naungilah kehidupan kami dan negeri dan juga negara kami. Hiasilah diri kami dengan sifat-sifat terpuji dan jauhi kami daripada sifat-sifat yang terkeji. Jadikanlah kami dan daripada keturunan kami orang-orang yang istiqamah, mendirikan salat secara berjamaah, menunaikan zakat, berpuasa dalam bulan Ramadan, mengerjakan ibadah haji, mewakafkan harta dan berinfak pada jalan yang Engkau redai. Sesungguhnya hanya kepadamu jua ya Allah tempat kami mengadu dan memohon pertolongan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, Inna Allah ya'muru bi'adli wal ihsan wa ita'i zil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun fazkurullahal azim yazkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum was'alhu min fadli yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah.